Jadi sekarang saya berada di Proton Tanjung Malim untuk tengok SUV ni lah, Proton X50. Jadi ni sejak diperkatakan oleh Proton nak introduce kat Malaysia dalam setahun lebih sebelum ni. Jadi buah mulut dan ramai yang orang nak tahu. Jadi hari ni kita dah dapat tengok, dah dapat pegang, dah dapat duduk dalam dia. Tapi kena ingat ini belum pelancaran rasmi lagi. Ini baru preview saja. Dan sebab tu ada info-info yang kita dah tahu, ada juga info yang kita belum tahu. Jadi kita nak tengok apa yang ada, apa yang ditawarkan oleh X50 ni setakat yang kita boleh nampak hari ni lah. Secara umumnya nanti yang anda tengok ni adalah varian flagship yang paling tinggi. Dia akan ada 4 varian nanti, standard, executive dan premium. Dan ini paling tinggi, flagship. Bawa anda tengok dulu rupa dia. Ini kalau tengok dari muka depan ni, saya memang sangat-sangat tertarik dengan X50 ni lah. Sebab nampak rajin, busy, agresif, semua ada. Contoh lampu ni, jalur dia semua LED punya lampu. Sampai ke lampu kabus pun untuk flagship ni, lampu LED. Tapi visibility atau design wise, penggayaan dia, ini paling ketara lah yang membezakan X50 ni dari model yang dia pinjam, Binware. Kita dapat tengok line merah, macam busur panah, infinite width, apa semua grill ni. Dan satu lagi yang penting, pertama juga gunakan logo Proton baru yang besar. Jadi bahagian bawah pun saya tengok, bahagian bumper ni memang sangat-sangat best sebab dia rajin lah. Bawah ada layer 2 finishing macam carbon fiber pun ada. Dekat tengah ni hitam berkilat. Yang ni nampak sebab ada radar. Jadi dari segi styling dia dah memang, saya rasa untuk segmen B SUV dia akan lawan contoh model macam Honda HR-V. Dia akan ada lain-lain model contoh yang akan datang tadi, Kia Seltos. Tapi ini untuk saya dari segi style dia ada dia punya kelebihan sendiri lah. Untuk flagship punya variant, depan rim cantik juga design dia dengan brake caliper warna merah. Size rim 18. Dari segi dimensi dengan Honda HR-V misalnya tak jauh beza. Memang lebih kurang sama je sebenarnya, cuma ini mungkin lebar sikit dan wheelbase dia pendek sikit. Lagi satu styling yang saya rasa kena dan detail banyak pada X50 ni, bahagian atasnya bumbung hitam, warna badan lain, dan dekat tengah ni semua digelapkan. Dan satu lagi elemen saya suka, chrome punya kemasan ni lah, sangat besar dan keliling bahagian tingkap sampai ke belakang kan. Itu saya rasa satu, kalau tengok dari tepi ni, dia profil dia agak sangat menarik lah sebenarnya untuk X50 ni. Kalau ke belakang, ini lagi best. Dia tak habis kat depan je, dia tak settle kat depan je design dia. Belakang pun dibawa yang saya rasa menarik juga untuk tengok satu kereta Proton. Dulu tak pernah ada model SUV, sekarang ini SUV yang kedua untuk segmen B. Sebab yang X70 sebelum ni segmen C. Kalau anda tengok lampu dia 3 jalur LED dengan kemasan ni sama kat depan tadi tu. Kalau anda tengok tu bukan chrome tau, dia macam satin finish dia. Kalau pegang dia ada lembut sikit. Nama Proton kat sini pun subtle je walaupun nampak, tapi dia punya feel tu dia kesat-kesat sikit. Dia bukan chrome yang shiny tu. Nampak sporty. Kalau depan tadi ada lips, kat depan ni ada spoiler juga yang jadikan dia ni nampak rugged. Tak cukup dengan tu, ada tengok bahagian bawah. Ini dia pakai 4 hujung exhaust dan itu 4 yang betul ya. Dengan diffuser punya, ala diffuser dekat bawah tu nampak memang nak bawa aspirasi sport lah kot X50 ni. Dan itu senang je nak faham sebenarnya sebab dia memang, saya rasa dia nak target lebih banyak kepada orang muda. X70 mungkin lebih dewasa atau family. Ini kalau anda tengok pada saya duduk, ini memang satu rekaan yang agak nak kata futuristik tak pun futuristik boleh juga. Kalau ikutkan Proton, Geely dia kata ini macam jet punya elemen lah kononnya. Tapi apa yang saya dapat tengok, dia memang satu rekaan yang rajin. Kalau anda tengok contohnya corong aircon tu, semua dia berbeza lah. Dekat tengah ni dia melintang, tiba-tiba kat tepi tu dua macam menegak. Permukaan semua kebanyakannya yang anda boleh tengok dengan mata kasar gunakan agak material yang agak lembut lah, macam kat atas ni, depan ni. Jadi rekaan kat sini paling lengkap dan ringkas, dan semua yang kita perlukan untuk bawa ada kat sini kan, dengan eco mode, sport apa semua. Yang baru kat dalam ni sistem ni lah GKUI dia. Sekarang ni yang 19, dia version upgrade daripada yang X70 tu ada. Maksudnya peta baru, servis, dan dia buka lebih pantas. Itu yang antara kelebihan dia lah. Kalau anda nak guna yang high proton tu pun ada kat sini. Dia akan load lebih cepat dan services dia lebih pantas berbanding yang X70 ada setakat ni. Untuk look and feel saya rasa sukalah sebab dia duduk dengan selesa, rasa tinggi kereta ni. Leather untuk yang flagship ni, steering dia leather.
butang kawalan semua ada. Jadi dia tak rasa satu model SUV B segment yang murah. Paling tidak untuk variant flagship yang kita tengah tengok ni lah. Dalam masa yang sama dia ringkas, tapi dalam masa yang sama juga dia rasa elegan dan sedikit complicated lah. So saya suka untuk tengok Proton ada satu kereta yang macam ni. Tengok leather je pun dah cukup, dengan kemasan merah. Leather ni betul-betul full leather ya, bukan separuh-separuh, dan duduk dengan selesa. Jadi jom kita tengok kat belakang pula. Ini pun sama. Space tak ada masalah. Aircon vent sendiri ada kat belakang untuk penumpang belakang. Slot USB untuk charge telefon pun ada kat sini. Dan lebih menarik, special je untuk yang flagship ni adalah ni bumbung panoramik. So besar untuk satu segmen B punya SUV. Ada ciri-ciri macam ni, rasanya ini yang kita jarang-jarang nampak lah. Ini yang pertama lah kot dalam segmen dia. So Proton banyak bagi kelebihan dari segi penawaran dan juga teknologi, especially untuk X50 ni lah. Itu yang saya rasa. Duduk pun agak selesa untuk jalan jauh, jalan dekat, semuanya rasanya tak ada masalah. Tak ada rasa terlampau tegak. Dudukan tinggi macam SUV, tambah beza je saya kena beritahu ya. Kalau depan tadi panel tu soft touch sikit dia punya panel. Dua panel kat belakang ni sebaliknya keras lah. So dia tak semuanya lembut, tapi ada bahagian-bahagian tertentu kalau anda tengok dengan detail akan dapat nampak lah dia punya perbezaan itu kan. Ini hard plastik keras. Tapi finishing contoh macam pemegang handle ni, pemegang pintu semua rasa premium lah untuk saya. Jadi sebab dia SUV, belakang ni agak okey, saya tak kata kecil sangat, dalam 330 liter. Jadi untuk SUV dengan mungkin keluarga kecil, saya tak ada masalah untuk bawa barang apa semualah. Selain itu, selebihnya saya rasa penawaran varian untuk X50 ni, semua tadi saya sebut dah, ada 4. Cumanya beza ni ada tau, yang 3 varian bawah tu ada standard executive premium ni, dia gunakan engine 1.5 juga, MPI turbo. Berbeza dengan flagship yang kita tengok ni, dia gunakan engine 1.5 juga tapi TGDI. Bezanya adalah output. Kalau 3 varian yang bawah tu, output dia dalam 150 PS dan 226 Nm. Untuk flagship ni dia lebih tinggi, dia dalam 177 PS dan juga 255 Nm torque. So dia bukan saja-saja bagi kelengkapan je, output power pun untuk varian paling tinggi ni adalah lebih daripada varian-varian biasa. Varian standard dia ada 4 airbag terus, tapi yang paling tinggi ni start premium ke atas dia dah ada 6 airbag seluruhannya. Dan tak lupa juga, saya kena sebut juga, kalau anda tengok sini ada kamera dan tadi saya dah sebut ada radar. Itu untuk sistem ADAS 2.0. Sistem ni juga kalau X70 sebelum ni pakai yang version 1, inilah version 2 lah. Dia ada AEB, Adaptive Cruise Control. Jadi semua tu datang dan dilengkapkan sekali untuk X50. Jadi dari segi penawaran teknologi keselamatan misalnya, X50 ni berada dalam satu dia punya ground yang tersendiri lah untuk dari segi penawaran. Saya rasa itu saja untuk konsumer biasa, untuk pembeli, itu bagi satu kelebihan yang agak besar juga untuk kita ada satu SUV dengan sistem-sistem yang maju macam tu kan. Jadi harga, sorry kita tak dapat nak bagi tahu lagi sebabnya Proton belum umumkan harganya. Jadi selebihnya itu kita kena tunggu waktu pelancaran nantilah. Jadi warna, semua sekali nanti ada 6 warna. Ni kita salah tengok, salah satunya ni jet grey ke apa nama dia, tapi ada lain lagi merah, oranye, biru semuanya tu. Warna-warna tu pun kita tengok pop kalau saya tengok bahasa saya dia agak pop dan memang ditujukan nak tarik perhatian pengguna atau pelanggan yang muda untuk X50. So saya rasa Proton mainkan demografik yang macam itu. X70 lebih kepada family ataupun orang lebih dewasa, tapi X50 ni nak lebih accessible dan lebih menepati cita rasa orang yang muda-muda itulah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu serba sedikit tentang X50 ni. Macam saya cakap tadi, belum dilancarkan lagi, baru preview, tapi kita dah boleh tengok detail dia, kita dah boleh tengok kekemasan dia. So untuk saya setakat yang dah tengok ni, walaupun belum sempat bawa lagi, itu nanti, itu sangat meyakinkan lah untuk saya X50 ni. Tentang enjin, saya tu pernah cakap tadi 1.5 apa semua ni, dan kotak gear, transmission dia guna DCT 7 speed. Itu adalah enjin yang sama digunakan ataupun dibangunkan oleh Geely dan Volvo lah. So maksudnya untuk X50 ni, kita ada teknologi powertrain tu dari Volvo dan Geely. Saya rasa itu dulu, setakat itu dulu dari saya.
Terima kasih kerana menonton. Harapnya ini dapat bagi anda idea sikit tentang penawaran X50 ni. Jadi kita akan jumpa dengan maklumat yang lebih, terutamanya harga pada pelancaran X50 ni nantilah. Jadi sekian dulu saya. Terima kasih.